dan Kota Kinabalu bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Program Cerita Kami at Tibet ini dibawakan oleh Unimine, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, membina warga digital yang berpotensi tinggi demi memacu revolusi industri 4.0. Unimine, Universiti Digital Premier di Cyberjaya. Ya, Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini. Kita dalam program Cerita Kami at Tibet dan pastinya kita nak kupas atau kita nak tahu apa agaknya pengalaman dan juga pembelajaran yang dimiliki oleh tetamu kita melalui talian Zoom ketika ini untuk kita kupas mengenai tekno usahawan elektrik mobile bersama-sama dengan Encik Muhammad Yusof Mat Saad selaku Ketua Jabatan Elektrik IKM Lumut dan juga Encik Safri Aris Safrizan, Pengarah Cahaya Ilas Resources, iaitu pelajar CJ Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa dari IKM Lumut juga. Assalamualaikum kedua-duanya. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Sebagai pengenalan ataupun mungkin kita nak tahu lebih lanjut ya, apa yang boleh kita ceritakan hari ini mengenai pembelajaran terutamanya di IKM ini. TVET menjadi antara pemboleh daya ataupun penyumbang ya ke arah pembentukan negara membangun yang makmur dan juga inklusif dan dianggap pendidikan yang paling popular sekarang ini. Contohnya program Mobile Technical Services ataupun MTS dikatakan inisiatif MARA ya melalui bahagian kemahiran BKT dan ianya memberi peluang kepada ramai pelajar untuk menjadi tekno usahawan yang berjaya. Jadi itu yang kita nak kupas hari ini. Sekarang ini kita bersama dengan Encik Yusof dulu. Kita nak tahu sebagai pengenalan, mungkin Tuan boleh terangkan program electrical yang ditawarkan di IKM Lumut dan juga pengiktirafan yang pernah diterima. Encik Yusof, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bernama Radio kerana sudi petang ini untuk menyediakan slot untuk IKM Lumut bagi mempromosikan perkongsian sedikit program yang IKM Lumut jalankan. So, Jabatan Elektrik IKM Lumut kita tawarkan program secara ada dua, sepenuh masa dan separuh masa. Sepenuh masa kita sediakan untuk lepasan SPM yang layak, iaitu ada beberapa program Diploma Kompetensi Elektrik PW4, program kompetensi elektrik penjenaan A4, penjaga jentera A4, sijil elektrik kuasa, penjaga jentera A1. Itu yang sepenuh masa lah. Yang separuh masa pun kita ada tawarkan untuk mereka yang telah bekerja dalam bidang yang berkaitan. Program ini kita tawarkan pendawai PW2, PW4, penjaga jentera AO, penjaga jentera dan A4 serta modul talian atas voltan rendah dan juga modul jana kuasa segera voltan rendah. Itu yang kita tawarkan di IKM Lumut lah. Pengiktirafan pula kita setakat ni alhamdulillah untuk menjalankan apa ni sebagai pusat bertauliah, kita dah ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang mana kalau PW2, PW4, AO, A1 dan A4 di bawah Suruhanjaya Tenaga dan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran kita ada SKM tahap 3 dan JKM tahap 4. Saya tak dapat tengok gambar ni sekarang ni, visualnya tiada ya, nampak IKM Lumut je. Mungkin kita nak tahu lebih lanjut juga bersama-sama dengan saudara Safri Aris sebelah kiri ya. Betul? Ya, betul. Okey, saudara Safri merupakan pelajar CJ Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa IKM Lumut dan juga pengarah cahaya Ilas. Ya, dan mungkin kita nak tahu latar belakang kenapa memilih pendidikan ini dan juga latihan TVET di IKM Lumut untuk melanjutkan pelajaran masa tu belum dah jadi orang berjaya sekarang ni. Hilang pula gambarnya. Okey. Baik, silakan Cik Safri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host dan bernama Radio kerana sudi menjemput kami dalam temu bual
teknik usahawan. Jadi latar belakang pengenalan diri saya lah. Nama saya Safri Aris bin Safrizan. Umur saya 22 tahun, sekarang semester 6 di IKM lah, dalam tahun ketiga. Jadi saya ada buat syarikat bernama Cahaya Ilas lah, bersama 3 lagi orang, 3 lagi ahli dalam pelajar program yang sama. Dan persoalan kenapa saya memilih IKM Lumut tempat belajar saya, kerana saya juga minat dengan kerja kemahiran, terutamanya dalam bidang elektrik lah. Jadi kejayaan dalam usahawan ni bekas belajar banyak yang memberi tunjuk ajar kepada saya, dan selain itu pensyarah juga banyak yang berkompeten dalam IKM sendiri. Jadi saya rasa pengalaman yang pengajar ada tu lebih meluas lah untuk kami menuntut ilmu. Jadi kelengkapan lagi dalam IKM cukup untuk kami menuntut ilmu, dan IKM Lumut juga memberi peluang lah kepada anak muda, khususnya Bumi Putra, untuk mempelajari kemahiran dan menyelahkan dengan kemahiran yang tersendiri. Maknanya tak ada paksaan memang berminat untuk belajar di situ. Okey, Encik Yusof pula, mungkin boleh terangkan ataupun kongsikan antara pencapaian dari Jabatan Elektrik IKM Lumut dan juga penglibatan mengeluarkan graduan teknousahawan seperti contoh Cik Safri ini dah jadi pengarah lagi dan pengarah cahaya ilas lagi. Alhamdulillah. Untuk tahun 2021 ni kita sebenarnya merupakan tahun gemilang lah untuk Jabatan Elektrik IKM Lumut, kerana diumumkan sebagai penerima anugerah Platinum Product Safety Award PSA 2021. Anjuran Suruhanjaya Tenaga di bawah Kementerian Tenaga dan Industri, yang mana anugerah ini disampaikan sendiri oleh Menteri di Kementerian Tenaga sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan pada November 2021 yang lalu. So, IKM Lumut juga sebagai pusat bertauliah Suruhanjaya Tenaga menawarkan program komputer elektrik, telah mengatasi pusat-pusat TVET lain di Malaysia dalam bidang yang sama. So, pemilihan berdasarkan sumbangan pusat bertauliah kepada negara dalam mengeluarkan graduan kompetensi bidang pendawai elektrik. So, sejak kalau nak tengok pada sejarah IKM Lumut pun, IKM Lumut ditubuh atau dibuka pada 1977, bukan 45 tahun yang lalu lah, lama dah. Kursus elektrik telah ditawarkan bersama beberapa kursus lain seperti kimpalan, pembuatan, dengan pengambilan pertama dulu 15 orang je. Ini IKM Lumut setelah lebih kurang 45 tahun telah mengeluarkan graduan elektrik yang memiliki kompetensi penjaga jentera dan pendawai sekitar 3,000 lebih orang. So, IKM Lumut juga mengeluarkan ramai usaha muda yang menjadi contoh rujukan kepada pusat lain sejak penubuhan inkubator usahawan elektrik pertama yang kita wujudkan pada tahun 2005, yang mana syarikat tu masih ada sekarang. Dulu nama dia Aurora Maju Enterprise, sekarang dah sedia berehat lah, di bawah seliaan pengajar masa itu di Jabatan Elektrik Encik Ismail bin Abdullah, yang sekarang ni dah pun berpindah ke IKMSU dan sekarang dia jadi penyelaras program Diploma Teknik Usahawan di sana. So, saya sebut nama dia lah sebab dia menyumbang kepada asal-usul inkubator ni lah. Hingga kini telah banyak syarikat yang berasal dari inkubator elektrik ni, IKM Lumut ni telah banyak dilahirkan dan berkembang. Ini program MTS lah, MTS Mobile Technical Services, yang bermula pada 2016 hingga sekarang telah banyak memberi pendedahan kepada pelajar yang terpilih bagi menceburi bidang keusahawan. Ini yang kita tunjukkan hari ini lah. Seorang yang kita pelajar semester 6 dan bergelar sebagai pengarah syarikat Cahaya Ilas. Alhamdulillah.
Kita bersama-sama dengan Muhammad Yusof Mat Saad selaku Ketua Jabatan Elektrik IKM Lumut dan juga pelajarnya, ya, Encik Safri Aris Safrizan yang sudah pun berjaya dan menjadi pengarah Cahaya Ilas Resources. Dan bercakap mengenai pembelajaran MTS ataupun Mobile Technical Services itu, Encik Safri, macam mana yang pembelajaran itu dapat membantu kehidupan ataupun bidang pekerjaan yang dipilih sekarang ini dari pelajar IKM Lumut tu? Apa yang telah diadaptasi dalam pembelajaran dan juga pekerjaan sekarang ini, Cik Safri? Ya, saya rasa program Mobile Technical Service ni dapat membantu banyak juga dalam kemahiran seseorang lah. Contohnya kami dapat pengalaman dalam melakukan kerja luar seperti pendawaian macam wiring, penghawa dingin dan kerja-kerja welding. Jadi syarikat kami menawarkan 3 perkhidmatan tadilah dalam wiring, penghawa dingin dan kerja-kerja welding. Jadi ini sedikit sebanyak dapat membantu kami yang terlibat dengan kerja-kerja ni dapat meningkatkan kemahiran lagi dalam melakukan kerja-kerja tersebut lah. Jadi pendedahan luar ini meningkatkan lagi amali kami dalam menyelesaikan kerja. MTS juga mendedahkan cara-cara pengurusan kewangan dan cara mengendalikan projek dalam melakukan kerja-kerja tersebut lah. Jadi kami dapat cara menguruskan kewangan dan projek. Terusnya kami dapat belajar macam mana nak mendaftar SSM dan lesen kewangan. Terusnya kami juga mengendalikan dokumen dan menyediakan invoice. Jadi kerja-kerja tu dapat kami belajar dan meningkatkan lagi kemahiran kami lah. So bantuan daripada penasihat MTS juga banyak bagi bantuan dari segi kewangan dan sebagainya. Sepanjang kami mengendalikan MTS ni, semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan teratur hasil daripada bimbingan pengajar dan penasihat MTS sendiri. Okey, kita bercakap mengenai tekno usahawan elektrik mobile dalam program Cerita Kami Activate bersama dengan tetamu melalui talian Zoom ketika ini, bersama juga dengan Ketua Jabatan Elektrik IKM Lumut. Pastinya kita nak tahu pula, Encik Yusof, perkongsian dari segi pelaksanaan projek ataupun pencapaian dan juga kejayaan MTS dari dulu sampailah sekarang ni. Macam mana, Encik Yusof? Ya, alhamdulillah, program MTS ini kita bermula pada pelancarannya pada hujung 2016 dan hingga kini telah menerima banyak tawaran projek sekitar luar dan juga dalam daerah Manjung lah di IKM Lumut ni. So, IKM Lumut menjalankan hebahan promosi dalaman melalui Hikmah Mara Negeri Perak seperti maktab MRSM, KPM College Profesional Mara, dan juga ketika itu juga kami menerima tawaran projek servis aircon pendawaian semula elektrik dan dalam Dewan di kedua-dua MRSM Pasir Salak dan juga MRSM Sungai Besar. Contohnya lah, sejak 2016 lagi MTS IKM Lumut banyak menerima projek dari agensi lain serta persendirian seperti LKIM, Hospital Seri Manjung, Hotel Swiss Garden, Masjid Seri Manjung, Komplek Kasta Manjung, TNB Jana Kuasa Manjung dan lain-lain. Dalam tempoh PKP yang 2021 ni pun kita peserta MTS IKM Lumut menerima juga tawaran tender daripada Suruhanjaya Tenaga Kawasan untuk projek masyarakat lah dalam projek rewiring di 8 buah rumah di Beruas Perak yang mengambil masa hampir sebulan untuk disiapkan. Contohnya lah, yang baru 2021 tadi, walaupun dalam keadaan PKP kita masih juga ada, alhamdulillah. IKM Lumut pernah mencapai kedudukan tempat antara yang tertinggi dalam jualan MTS pada 2018. So, kejayaan besar ini adalah hasil komitmen tenaga pengajar serta pelajar MTS yang boleh ditakdirkan sebagai skillful dalam menjalankan aktiviti. Konsep yang kami praktikkan dari dulu adalah mentor-mentee, perkongsian ilmu antara baru dan yang lama, dan kami menyahut saranan kerajaan dalam melaksanakan pendigitalan keusahawanan di kalangan pelajar Tibet Mara.
So melalui kaedah penyampaian info dan juga servis kepakaran yang ada pada pelajar MTS IKM Lumut. Promosi kita buat menggunakan pendekatan pemasaran yang bersepadu seperti FB, halaman FB, IG, TikTok pun kita ada untuk kita dekatkanlah dengan pelanggan-pelanggan. Kami dapati kaedah tersebut berjaya menarik perhatian pelanggan atau komuniti setempat yang cenderung dengan aplikasi terkini. So untuk apply kita punya servis lah. Ya, jadi guna TikTok pun boleh sebenarnya untuk mencapai kejayaan. Dan Cik Safri pula, saya difahamkan Cik Safri sudah berada di semester akhir pengajian di IKM Lumut dalam program MTS itu tadi, dan mungkin ada perkongsian pengalaman ya sepanjang melakukan kerja-kerja tersebut, antaranya Cik Safri. Okay, kalau kongsi yang pengalaman ni sebenarnya banyak lah. Jadi antaranya bila melakukan kerja-kerja MTS ni macam wiring apa semua tu, jadi pengalamannya adalah berurusan dengan berbagai jenis pelanggan. So lain pelanggan, lain dia punya cita rasa lah. Jadi banyak bersabar dengan karenah pelanggan lah bila kita berurusan dengan pelanggan bila nak mulakan kerja apa semua. Jadi cabaran untuk menghasilkan kerja haruslah memenuhi kehendak pelanggan. Tapi setiap kerja perlu mematuhi keselamatan serta akta peraturan elektrik yang diajar. Dan memastikan setiap ahli kerja berdisiplin bila melakukan kerja. Pematuhan masa dan SOP yang ditetapkan. Jadi bila melakukan kerja tu kena sentiasa berdisiplin lah, jangan ada yang cuti tolak dan sebagainya lah. Jadi pengalaman yang tak dapat dilupakan ialah dapat mengendalikan projek mega. Jadi projek mega ni adalah antaranya Cik Yusof dah ada maklumkan tadi. Dan itulah pengalaman yang saya rasa sepanjang melakukan kerja-kerja MTS ni. Okey. Baik, Cik Yusof pula, kita tak dapat nafikan sekarang ni semua benda nak laju je kan. Semua benda kita kena kejar lah, terutamanya mengikut trend dan juga ke teknologi semasa tu. Macam mana strategi yang dilaksanakan untuk memastikan program electrical di IKM Lumut tu sentiasa relevan dan ia seiring dengan peredaran masa. Maknanya sesuai lah, tak kira bila-bila pun belajar kat situ boleh kita guna dalam kehidupan kita pada masa akan datang. Cik Yusof. Pembangunan silibus, kita punya silibus untuk program elektrik ni, untuk PNPDP, pengajaran dan pembelajaran, kita sentiasa mengikut perkembangan teknologi terkini dan kehendak industri melalui jawatankuasa MTech dan MSTAF, Council untuk jawatankuasa lah, di bahagian kemahiran dan teknikal BKT, Ibu Jabat Mara, silibus program elektrik sentiasa menjalani pemetaan dan dengan badan atau institusi yang mengiktiraf sijil kepimpinan di Malaysia, iaitu kalau untuk ST lah sebagai tenaga, dan juga kalau ni JPK lah, Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, jika terdapat perubahan. Lain pada itu, sebagai contoh topik pendawaian macam Building Automation System, seperti KNX lah, kalau belum pernah dengar tu, KNX juga telah dimasukkan dalam silibus, iaitu pendawaian yang melibatkan jarak jauh, kita boleh bawa daripada melalui handphone dan sebagainya lah, sebagai contoh lah. So, dan selain daripada itu, pengenalan kepada Wi-Fi switching seperti on-off switch adalah contoh kepada teknologi semasa yang seharusnya pelajar tahu. Pensuisan teknologi terkini untuk pendawaian domestik jarak jauh menggunakan apps mobile handphone. Kemudian lukisan kejutan elektrik, dahulunya kita menggunakan AutoCAD. Kalau dulu kita manual pakai tangan je. Sekarang kemudian kita ubah kepada AutoCAD, dan kini ditambah pula dengan BIM, Building Information Modeling, yang mana kita upgrade lah ikut teknologi terkini. Selain itu, penggunaan kalau macam contoh PLC, Programmable Logic Control, memang dia ada dalam industri. Memang telah lama kita adakan dalam silibus elektrik di IKM.
solar juga, teknologi solar dari segi desain dan pemasangan turut diajar dalam kursus renewable energy. So silibus PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran di IKM sememangnya seharusnya mengikut peredaran masa dan teknologi terkini. Okey, Cik Safri, sebagai seorang pelajar di situ, apa antaranya kelebihan, keistimewaan dan ianya dicapai sepanjang mengikuti program MTS di IKM Lumut, dan juga perancangan masa depan Cik Safri sendiri setelah selesai belajar di sana? Saya rasa apa yang saya capai dalam mengikut program MTS ni adalah networking dalam pekerjaan lah. Jadi dalam melakukan setiap kerja tu mesti ada networking dalam ahli pekerja bila melakukan pekerjaan. Jadi bila perancangan saya dalam masa hadapan ni meningkatkan ilmu keusahawanan lah, dan penghasilan inovasi dan kreativiti dalam perniagaan. Jadi perancangan masa hadapan adalah bagi meneruskan aktiviti syarikat sebagai kontraktor yang berjaya insya-Allah dalam bidang elektrikal dengan meningkatkan aset, kualiti hasil kerja, kemahiran, kekompetenan terkini dan lebih tinggi serta keyakinan dan kepuasan pelanggan bila berurusan dengan MTS ataupun syarikat kami lah. Okey. Baik, Cik Yusof pula. Mungkin saranan lah kepada ibu bapa ke kan, ataupun pendengar yang nak sambung belajar ni ke, yang berminat untuk menyertai program-program yang disediakan oleh TVET MARA khususnya, lagi-lagi teknousahawan seperti yang kita bincang sebentar tadi, memberi rezeki ataupun membuka peluang pekerjaan yang cukup meluas sebenarnya kepada mereka. Silakan Cik Yusof, akhir sekali. Terima kasihlah kepada Bernama Radio kerana memberikan ruang ni untuk kita promosi atau berkongsi lah kita punya PDP ataupun pembelajaran di IKM Lumut. Jabatan Elektrik kita sebagai di IKM Lumut, kita selain daripada di IKM Lumut, KKTM, MTI dan IKM yang mempunyai 25 buah kampus seluruh negara, kita menawarkan program pendidikan dan latihan TVET dan juga teknousahawan. So kita buka lah kepada anak-anak muda, ibu bapa yang kalau dah terbuka hati untuk memberi laluan lah kepada anak yang lepasan SPM ataupun kepada yang telah bekerja untuk memasuki program separuh masa. Kita ada juga tawarkan program Sabtu Ahad, kita ada tawarkan kepada yang telah pun bekerja. So sebagai akhirnya, terima kasihlah kepada Bernama Radio untuk ruang dan ruang hari ini lah untuk kita kongsi bersama. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Yusof dan Cik Safri pula. Kan kepada pelajar-pelajar yang berminat nak sambung belajar di sana, mungkin sedikit nasihat ataupun tip-tip lah siapa-siapa yang berminat nak mohon nak belajar di TVET MARA ni, bagaimana caranya Cik Safri? Saya rasa anak muda perlu membuat keputusan ambil dalam kemahiran ni lah rasanya, sebab saya rasa mengambil peluang dalam menggalakkan anak-anak ni lebih mencuri dalam bidang TVET yang banyak memberikan peluang pekerjaan. Contohnya dalam pekerjaan, contohnya dalam kemahiran elektrik dan sebagainya lah. Jadi dia juga dapat menjadikan anak muda dalam usahawan seperti saya lah. Contohnya bidang usahawan yang menjanjikan peluang pendapatan yang tinggi dan samping meningkatkan pemerkasaan dalam ekonomi dan pegangan Bumi Putra. Jadi jangan lupa lepaskan peluang ini untuk turut sama belajar terutamanya dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik kuasa sekarang ini sebagai pelajar di IKM Lumut, dan banyak lagi sebenarnya mungkin kursus-kursus yang lain yang sesuai dengan minat ataupun kemahiran yang anda ingin pelajari itu. Jadi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Muhammad Yusof Mat Saad selaku Ketua Jabatan Elektrik IKM Lumut dan juga Encik Safri Aris Safrizan selaku pengarah
ILAS Resources dan juga pelajar Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa IKM Lumut. Sekian program cerita kami Activate untuk waktu ini. Terus setia bersama kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Assalamualaikum. Program itu tadi dibawakan oleh Unimai, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, membina warga digital yang berpotensi tinggi demi memacu revolusi industri 4.0. Unimai, Universiti Digital Premier di Cyberjaya.